Idea hati orang yang dimeteraikan bukanlah sesuatu yang anda dan saya mempunyai hak istimewa dan boleh buat suka-suka. Kita semua tidak mempunyai akses untuk mengetahui hati siapa yang telah dimeteraikan dan hati siapa yang tidak. Terima kasih kepada Tuhan untuk itu. Kami semua tidak tahu status hati manusia. Dan menggunakan istilah itu dan label itu dengan cuai sebenarnya adalah satu penghujatan, blasphemous pada pendapat saya. Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata dari kedudukan Dia Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb, dan Dia Subhanahu Wa Taala boleh mengatakan apa sahaja tentang hati seseorang manusia. Dia Subhanahu Wa Taala boleh. Saya manakala tidak boleh mengatakan apa-apa tentangnya. Kerana saya bukan Tuhan. Dia Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan. Dia Subhanahu Wa Taala boleh bercakap seperti itu tentang hati manusia. Hanya kerana Dia Subhanahu Wa Taala berkata-kata sebagai yang maha berkuasa, itu tidak bermakna Ia memberikan saya kuasa yang sama. Ini sebenarnya lebih banyak membantu saya untuk mengenali dengan lebih banyak tentang kuasa mutlak yang dimilikinya Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi bila Dia Subhanahu Wa Taala marah pada sekumpulan manusia, itu tidak menterjemahkan Ia sebagai kamu pun mesti marah pada mereka. Anda harus betul-betul memahami tentang perkara ini dan saya tahu saya harus terus sambung discussion tetapi perkara ini perlu difahamkan dulu. Sebagai contoh, dengan segala hormatnya kepada orang-orang Kristian yang berada di sini hari ini. Tuhan sebenarnya sangat-sangat marah dengan idea bahawa seorang anak lelaki dikaitkan dengan Dia Subhanahu Wa Taala dalam kepercayaan Islam. Ini adalah sesuatu yang sangat menyinggungkan dalam wahyu yang diturunkan kepada kita. Dan di surah Maryam, di situ ia mencapai kemuncaknya, klimaksnya. Takadus samawatu yatafatorna. Langit dan bumi hampir-hampir musnah, runtuh apabila dikatakan bahawa Yang Maha Penyayang dan Yang Maha Mengasihani telah mengambil seorang anak lelaki. Jadi Dia Subhanahu Wa Taala sangat marah pada dasarnya dalam Al-Quran pada siapa? Nampaknya pada orang Kristian, betul. Namun orang Kristian yang menurut Dia Subhanahu Wa Taala mengatakan fakta ini dan ini adalah masalah yang sangat besar baginya. Benda macam ini sepatutnya tidak boleh dikatakan. Dan mereka ini datang melawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini datang untuk mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan mereka berada di sana untuk membincangkan tentang iman bersama beliau. Kerana mereka ini telah mendengar bahawa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat tuntutan kenabian. Jadi di mana mereka tinggal? Di mana mereka bermalam? Kamu tahu. Di Masjid Nabi SAW. Dan di mana mereka sembah kepada Jesus? Di mana? Di mana mereka diberitahu dari divine decree mereka untuk sembah? Di dalam masjid. Mereka menunaikan sembah Kristian di dalam masjid. Namun kita sudah ada wahyu yang diturunkan. Surah Maki, Surah Maryam. Bahawa ini membuat Tuhan sangat marah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk marah kepada apa yang Dia berhak untuk marah dengan. Kemarahannya tidak boleh diterjemahkan ke dalam kemarahan saya. Kita semua sebagai hamba masih sepatutnya menjadi sebagai manusia yang terbaik yang mungkin kita dapat jadi. Mereka ni semua masih saudara dan saudari kita dalam kemanusiaan. Banyak kali orang Islam tidak tahu di mana hendak menggariskan batas mereka. Mereka mengambil kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala dari Al-Quran dan jadikan kuasa mutlak itu sebagai milik mereka sendiri. Apa yang sedang kamu fikir dan buat ni? Dia Subhanahu Wa Taala bercakap dari kedudukan kuasanya. Kita harus membaca Al-Quran sebagai hamba, bukan sebagai Rabb, bukan sebagai hakim untuk orang lain. Perkara ini perlu sangat-sangat difahami. Dan juga cara di mana perbincangan telah dilakukan oleh Nabi SAW dengan ketinggian adab, sopan, budi bahasa dan rasa hormat sangat-sangat tinggi. Jadi perbezaan ini terutama dari orang Islam jika ada yang mengatakan apa pasal kita harus bercakap dengan atheis. Pertama sekali, saya tahu apa yang anda maksudkan dengan bercakap. Sebenarnya apa yang anda mahu lakukan ialah untuk pergi berdebat dengan mereka. Jangan berdebat dengan orang. Saya dah banyak kali bagi tahu anda tentang ini. Sudahlah tu, hentikan saja tu. Pergi makan pizza ke dengan mereka, lakukan itu. Pergi main basketball ke dengan mereka atau apa saja. Sekiranya anda mempunyai rakan yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak jahat, dia tidak evil. Dia tak mempunyai dua tanduk yang tidak kelihatan di atas kepala ke, ekor di belakang ke, pegang pitchfork ke. Hanya kerana dia seseorang atheist. Dia masih seseorang manusia. Dia adalah seseorang manusia yang bermaruah dan setiap manusia mempunyai maruah. Anda tidak akan tahu langsung bagaimana mereka boleh berpusing balik kepada pangkal jalan. Kamu tidak akan tahu langsung. Anda bukan berada di sana untuk terus berkhutbah kepada orang. Anda sebenarnya harus menjadi manusia yang terbaik kepada orang terlebih dahulu. Subhanallah.